Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wasyu'batu ar-rabi'atu wal-arba'una man'u dhammil muslimina fi hadratihim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wasyu'batu waw istinah, asyu'batu mubtada, wasyu'batu ar-rabi'atu wal-arba'una, ar-rabi'atu wal-arba'una sifat. Bermula cabang yang ke-44 ialah khabar man'u dhammil muslimina, mencela orang-orang Islam. Yakni menahan diri akan mencela orang-orang Islam. Idhafat man'i kepada dhammi, idhafat masdar kepada maf'ul. Jadi man'u tu khabar, dhammi mudhafun ilaih, al-muslimina mudhafun ilaih. Dhammi ta'alluq man'i dhammi tu kepada fi hadratihim, pada ketika ada mereka itu orang Islam. Fi hadratihim, mana mereka tu hadirlah, ada, bukan ghaib. Kalau ghaib tu jadi mengumpat pula. Tapi mengumpat tak semesti ghaib. Ikut pada takrif itu mengatakan suatu perkara yang tidak disukai oleh orang tersebut, maka tu dipanggil ngumpat. Au ghaibatihim, tu kata tu, mencela orang-orang Islam tu pula pada ketika mereka tak ada. Ghaibatihim ataf kepada hadratihim. Ghaibatihim ma'tuf, hadratihim ma'tufun alaih. Pada ketika mereka tu tak ada, mana ghaib lah, bukan depan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri, bihasbi imri'in minasyarri ay yuhaqqira, haqqara yuhaqqiru tahqiran, ay yuhaqqira akhahu al-muslima. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun. Haramun damul muslim wa maluhu wa malul muslim wa 'irduhu wa 'irdul muslim. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bihasbi imri'in minasyarri, ukuran. Bihasbi imri'in, jadi kita buat ba zaidah. Bermula bihasbi imri'in, bermula bermula ukuran, kiraan seseorang minasyarri, jar majrur, daripada orang tu nak kata buruk,
jahat ialah ayyuhaqqira. Khabar. Ayyuhaqqira ay tahqiruhu. Takwil masdar khabar. Ayyuhaqqira bahawa mencela ia seorang, menghina ia seorang, imri'in itulah maf'ulun bih akhahu, akan saudaranya imri'in, sifat al-muslimah, yang orang Islam. Doktor situ. Jadi ukuran seorang tu jahat. Mana orang jahat ni? Orang yang tak kena ni, orang yang buruk ni ialah orang yang mencela sesama orang Islam. Maka dia pun sebut kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Bermula setiap orang Islam itu 'alal muslimi, atas orang Islam itu, khabar haramun, ialah haram. Haram apa dia? Haram oleh damuhu, oleh darahnya Islam, Muslim, ataf wa maluhu, dan hartanya Muslim, ataf wa irduhu, dan maruahnya Muslim. Haram. Makna tidak boleh mencela, tidak boleh buat khianat darah dia dengan makna bunuh, tidak boleh khianat harta dia dengan makna mencuri, tidak boleh khianat dia punya kehormatan atau maruah dengan makna mencela. Dan seseorang mencela tu, maka kehormatan dia jatuh, maruah dia jatuh. Maka kita perlu pelihara sesama orang Islam dari sudut darah dia, hartanya, dan juga kehormatannya. Wal ma'na ay wa ma'na al hadithi. Alillah ganti pada mudhafun ilaih mahdhuf. Takdirnya wa ma'na al hadithi, dan bermula makna hadis itu khabar yakfil insanu minal qabaihi ay yastahqira. Yakfi al insanu, memadailah oleh fa'il yakfil insana. Sebab ay yastahqira tu jadi takwil masdar fa'il. Ini takwil masdar fa'il. Yakfi tu jumlah tu khabar lah. Okay. Yakfil insan, memadai akan seorang insan itu minal qabaihi, termasuk daripada kalangan orang-orang yang buruk. Qabaih jamak bagi qabih. Ay yastahqira, bahawa mencela ia insan, bi akhihi, pada saudaranya insan, sifat al-muslimi, yang Islam. Jadi memadai oleh seseorang itu mencela saudaranya lain itu akan seorang insan menjadi sebahagian daripada orang yang buruk. Jadi kalau ikut asal tarkib ayat, yakfi, memadai, memadakan oleh hinaan itu, ayyastahqira bi akhihi muslim itu, al-insana, akan seorang insan itu, minal qabaih ay hala kaunil insana sabitan minal qabaih. Min ta'alluq suatu mahzuf, hal bagi insan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, li faqrin, sebab apa dia celah? Ilat bagi yastahqira. Kenapa dia celah? Li faqrin, kerana kefakirannya, au ghairi faqrin, ataupun selain daripada kefakirannya, sebab jahilnya ke, dengan sebab apa-apalah, sama ada yang kita cela tu benda yang patut dicela ataupun tidak. Kita cela dia tu sombong ke, cela juga. Bahagian sombong dia tu dia dosa lah. Bahagian kita pergi hina dia buat apa? Bahagian kita pergi mengatakan dia buat apa? Tu dosa kita pula. Itu orang Islam. Walaupun dia sombong sekali pun, kita tak boleh nak kata, tak boleh hina dan tidak boleh mengumpat dia tu sombong. Padahal sombong. Fallaiqu ta'zimuhu, ay fallaiqu li akhihi al-muslim, maka bermula yang layak. Fa tafri' lah, al-laiqu mubtada, maka bermula yang layak, yakni pada saudaranya yang Islam itu, khabar ta'zimuhu, ta'zimu akhi, ialah mengagungkan akan saudaranya yang Islam tadi. Azzama yu'azzimu ta'ziman, mengagungkan. Makna tidak mencela, tidak menghina, tapi mengangkatkan, mengagungkanlah. Dia lawan bagi mencela. Wa ikramuhu ataf kepada ta'zimuhu, dan memuliakan akan dia, akan akhihil muslim, memuliakan akan saudaranya yang Islam tadi. Jadi tidak boleh menghina. Ikram
memuliakan lawan bagi menghina. Ta'zim lawan bagi merendahkan. Sama lebih kurang. Fajami'u ma yu'addi al-muslimu bukan yu'adzi azza. Fajami'u ma yu'adzi al-muslima gitu. Fajami'u maka bukan azza yu'adzi. Tak boleh laka yu'adzi boleh, yu'zi boleh. Boleh laka makna celah. Fajami'u maka bermula sekalian barang yang ma tu mausuliyah yu'adzi, yang itu silah dia dhamir mustatir huwa kembali kepada ma, yang mencela ia perkataan itu ia akan ma tu kena kepada perkataan ke, perbuatan ke, hal ke, yang mencela akan al-muslima maf'ulun bihi yu'adzi, mencela akan orang Islam. Hak tu semua khabar haramun, ialah haram. Haram kan? Fajami'u ma yu'dhil muslima haramun. Fajami'u ma yu'dhi atau ma yu'adhi al-muslima haramun. Haram ia. Apa jami'u ma yu'zil muslim tu? Kita buat badal. Badal boleh, ataupun kita kata khabar mutarak mahzuf boleh. Ai huwa, bermula dia jami'u ma yu'zil muslim itu ialah iraqatu damihi. Iraqatu damihi itu lawan bagi menjaga darahnya lah, iaitu kita menitiskan akan darah Muslim tadi. Dengan makna kita bunuh dia tanpa hak. Kalau bunuh dengan hak tak apa. Araqa yuriqu iraqatan. Menitiskan, menumpahkan darah seorang Muslim tadi. Wa akhdhu malihi ataf iraqatu, dan mengambil akan hartanya Muslim. Wa dhammuhu ataf lagi, dan mencela akan dia akan Muslim. Fi hadratihi, ta'alluq dhammu kepada fi hadratihi, fi hadratil muslim, pada ketika hadirnya orang Islam tersebut. Au ghaibatihi, ataf kepada hadratihi, ataupun ketika ghaibnya, ghaib Muslim tadi, ketika tak ada orang Islam tadi. Kita celah juga di belakang dia, juga dia panggil satu perkara yang zammul muslimin. Wa fil hadithi, dan pada hadis, fil hadithi jar majrur. Dalam hadis tu ada apa? Jumlah tu jadi badal hadis lah. Man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannata. Wa man mata ila akhirih. Man mata taiban, barang siapa yang mati ia barang siapa. Taiban itu hal bagi dhamir mustatir mata. Hal bagi dhamir mustatir mata. Barang siapa yang mati ia barang siapa, hal keadaan dia barang siapa itu bertaubat minal ghibati, daripada ghibah, iaitu mengumpat. Mati dalam keadaan dia itu bertaubat daripada mengumpat, fahuwa, maka bermula dia mandu ialah akhiru man yadkhulul jannata. Akhiru khabar, man mudhafu ilaih, yadkhulu silah, dia fi'il la mahalla lahu min al-i'rab, dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada man, al-jannata mansub bi naz'il khafid ay fil jannati. Bahawa maka dia tu orang yang mati dalam keadaan taubat daripada ghibah mengumpat tu ialah orang yang akhir masuk ia man akan syurga. Mana masuklah juga syurga kalau Allah terimalah taubat dia. Kalau ceritanya Allah tak terima taubat, masuk neraka dulu. Tapi dia orang akhir. Wa man mata musirran musirran 'alaiha 'alal ghibah wal 'iyadu billah. Musirran ni asal pada sara itulah. Jadi dia jadi isim fa'il. Wa man mata musirran jadi isim, jadi hal bagi mata. Dan barang siapa hal bagi dhamir mustatir mata. Barang siapa yang mati ia barang siapa hal keadaan barang siapa itu musirran senantiasa ia
Alaiha musirran ta'alu ala. Alaiha, jadi ia seorang tadi itu alaiha alal ghibah, senantiasa ghibah saja, senantiasa dalam keadaan ghibah. Mana dalam keadaan mati pun dia tak ada bertobat, dia tu ngumpat saja. Bahwa maka bermula dia man mata tu awwalu man yadkhulun nar wal iyadu billah, ialah khabar orang yang pertama yang masuk ia man ke an-nara. Macam tadilah mansub binaz'il khafid. Wa huwa waw tu wawul hal. Hal tu, jumlah hal tu bagi dhamir mustatir yadkhulu. Kalau kita tak mau buat dhamir mustatir yadkhulu lah, betul lah. Wa huwa, hal keadaan bermula dia man tu, orang tu, ialah yabki khabar, menangis ia. Menangis apa? Menangis penyesalan. Menyesalah, tak bertobat, tak ada bertobat. Wal iyadu billah. Cara nak bertobat daripada mengumpat ni, kena minta ampun ke dia, kena minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zakara indahu akhuhul muslim. Ya, kalau akhuhu naik fa'il lah, zukira. Man zukira indahu akhuhul muslimu. Barang siapa yang disebutkan di sisinya, di sisi man, disebutkan naik fa'il, akhuhu akhu man, akan saudaranya man itu sifat al-muslimu yang Islam, wa huwa satati'u nasrahu, maka bermula dia wa huwa, maka bermula dia man tu yastati'u tu tak ada ia yastati'u nasrahu. Jadi siapa-siapa saja yang di hadapannya, di sisinya itu disebut diribah lah dia panggil ni. Zukira ni bukan zukira apa nama tu khairan, tapi syarran, ribah. Wa huwa, waw tu wawul hal. Hal bagi mana? Hal bagi hu tu. Hu pada yang balik pada man tu. Hal keadaan man tadi itu, huwa bermula dia man, khabar yastati'u, mampu ia man, maf'ul bih nasrahu, nasra akhahul muslimah, menolong akan dia akan saudaranya Islam. Nasrahu idhafah masdar kepada maf'ul. Tapi falam yang surhu, dia mampu untuk menolong. Falam, fa tu atah pada yastati'. Falam yang surhu, kemudian dia tidak sama sekali menolong ia man, hu akan dia akan saudaranya Islam. Mana dia tak backup lah, bukan suruh berhenti ke apa ke, dia tak, padahal dia mampu. Adrakahullahu biha fid dunya wal akhirati. Niscaya adraka tu jawab. Jadi fa tadi tu kan jawab. Adrakahu, niscaya mendapatlah ia akan man tu, fa'il oleh Allah, biha dengan ia. Biha ya. Oh gitu ada biha. Sebab dalam tadi, sebab ni hadis tu. Tengok hadis ni riwayat siapa? Dalam hadis tu ada dalam hadis dalam Jami'us Shaghir, tapi lafaz dia lain. Lafaz biha tu tak ada. Sebab tu pelik tu, biha tak ada, ikutkan. Terus saja wa adrakahullahu fid dunya wal akhirah. Tapi dalam Jami'us Shaghir dia punya lafaz hadis bukan gini.
Dia panggil riwayat bil makna lah. Mungkin Syekh Nawawi Banten ni dia riwayat bil makna. Riwayat bil makna khilaf ulama. Pandangan pertama tak boleh, pandangan kedua boleh kalau sama makna. Sebab biha tu nak rujuk mana? Tak ada. Nak rujuk mana? Tak ada. Yang mu'annah di situ adalah hadis. Terus saja. Adrakahullah, niscaya mendapatilah dia akan man dzukira indahu tu Allah Ta'ala oleh fa'il Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Adraka di sini makna apa? Makna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan biarkan orang tersebut mengalami benda yang sama di dunia dan akhirat. Baik, mengalami benda yang sama di dunia dan akhirat. Orang sebut, orang tengah mengumpat depan kita boleh backup dia, boleh potong line, kita tak potong line, kita pun sama-sama dengar sekali umpatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat dia tu di dunia macam tu juga, dia akan dikata oleh orang, dan di akhirat akan terima balasan. Gitu. Wa man dzukira indahu akhul muslimu fa nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Itu. Wa man dzukira, dan barang siapa yang disebutkan di sisinya, di sisi man itu disebutkan fa'il akhuhu, akan saudaranya man, sifat al-muslimu yang Islam, fa nasarahu, kemudian lepas disebut tu atah pada dzukira, fa nasarahu, maka menolong ia man hu, dia akan akhul muslim. Maka jawab nasarahullahu, niscaya menolonglah dia akan man oleh fa'il Allah Ta'ala. Bila tolong tu? Fid dunya, di dunia, wal akhirati, di akhirat. Ini yang kita nak. Jadi masalahnya, kalau orang gumpat tu, kita pun join the club sekali. Itu masalahnya. Kita tak erti nak potong. Potonglah. Potong lain cerita benda lain. Kalau jenis berani sikit, kalau jenis berani sikit, dia kata, tak boleh ngumpat. Boleh lalu. Habis. Wa qaulun nazimi, dan bermula perkataan nazim. Kata nazim dulu apa dia? Wa amsik. Okey. Baru nak kata amsik. Wa amsik. Qauluhu amsik itu yakni, apa maksud amsik itu? Dengan makna kuffa. Dengan makna kuffa. Cegahlah oleh engkau. Cegahlah diri engkau. Ya kaffa ya kufu. Kaffa ya kufu. Jadi fi'il amal buang ya mudhara'ah, tinggal kuffa. Itu. Asalnya kaffa ya kufu. Ya kufu tu. Ya kufu. Ya kufu. Fa tu sabdu, maka bila fi'il amal kuffa, buang ya. Wamna, dan cegahlah oleh engkau. Sama Kuffa tahan diri, wamna cegahlah oleh engkau. Itu maksud amsik. Fahuwa, maka bermula dia qaulun nazim amsik tu min aisabitul khabar. Sabit ia min atfil muradifi, daripada atah muradi. Tengok dalam matan tu dia tulis utruk wa amsik. Jadi utruk tu tinggal, amsik tu tahan. Mana sama je lah. Atah muradih bagi. Muradih ni sinonim, maksud sama. Ala utruk, atah tu ta'aluk ala. Atah tu kat atas mana? Alal utruk. Atas perkataan utruk. Tu atah muradih saja. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya nazim. Dia kata apa? Li'irdil muslimina, bagi maruah orang Islam. Bikasril aini ay khobar. Makru'un, dibacakan akan dia. Bikasril aini, dengan kasrah ain. Ird. Baca dengan kasrah ain. Al-ird. Bukan al-arad. Arad tu sifat pula. Fal-irdu, maka bermula lafaz irdu itu. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar. An-nafsu. Al-irdu tu adalah an-nafsu. An-nafsu tu jiwa, diri. Jiwa, diri. Wa ma yuhsabu lahu minal makarimi. Atah pada kejap. Wa ma yuhsabu lahu. Betul lah, atah pada nafsu. Wa ma yuhsabu, diri, dan juga barang yang dikirakan. Barang yang dikirakan dia akan barang lahu, bagi seorang. Minal makarimi, bayan bagi ma.
Apa bayat apa mal tu? Daripada al-makarimi, perkara-perkara kemuliaan. Makarim. Jadi apa-apa sifat yang dibilangkan sebagai mulia, maka tu termasuk irdi. Maruah lah. Lepas tu jaga maruah ni apa dia? Jaga diri dan juga jaga benda yang mulia yang ada di kita supaya tak jatuh. Wa qawluhu dan bermula perkataannya musannif. Kata apa? Fataslamu. Maka selamatlah oleh engkau tu. In mana'ta dhammal muslimina fa anta taslamu min fasadihim liqaulihim pada perkataan kamu tu. Liqaulihim tu perkataan baru dah. Okey. Liqaulihim tu dia sambung lagi tapi tak apa. Wa qawluhu fataslamu tu in mana'ta, jikalau mencegah oleh engkau fa'il maf'ulun bih dhammal muslimina, al muslimina mudhaf ilaih, akan mencela akan orang Islam, idhafah masdar kepada maf'ul. Fa anta, maka bermula engkau itu khabar taslamu, selamat ia oleh engkau min fasadihim, daripada fasad mereka itu manusia, min fasadihim, daripada kerosakan, daripada benda tak betul mereka itu annas ataupun muslimin. Merosakkan mereka itu muslimin. Merosakkan apa? Merosakkan maruah kalau kat sini. Liqaulihim fil mithli fil mathali. Kerana perkataan mereka itu ulama, hum tu kembali pada ulama, dia panggil al-mafhum min siyaqil kalam. Fil mathali, pada satu ungkapan. Pada satu ungkapan, kalau kita macam peribahasa gitulah. Ungkapan apa? Hari. Man gharbalan nasa nakhluhu. Man. Barang siapa gharbala. Jadi gharbala fi'il ruba'i mujarrad atau wazan fa'lah la. Gharbala, barang siapa yang barang siapa yang suka, panggil apa kalau bahasa putih tu, si pinggir tu, suka spot check, suka cari-cari gitu. Gharbalan nasa, siapa-siapa yang suka spot check manusia akan manusia, suka-suka memeriksa, cari-cari lubang-lubang, tu bahasa kita lah. Gharbala tu. Maka nakhluhu, maka nakhluhu ni asalnya niscaya kami akan memulaukan, akan mandu, memulau, menyendirikan, tu asal makna lah. Sebab tu dia bubuh ai tu untuk tafsir makna. Sebab tu ungkapan masal satu ungkapan saja. Jadi ungkapan ni kadang-kadang perkataan tu susah dipahami, maka dia pun ai. Yakni man fattasha fattishu taftishan. Man fattasha, barang siapa yang memeriksa ia barang siapa. Ala usulihim, atas asal usul mereka itu anak suka spot check, suka cari-cari sampai dalam wa uyubihim, atas usul, dan juga aib mereka itu manusia. Maka jawabnya futtishu. Futtishu lil majhul, apa lil majhul? Futtishu niscaya akan diselidiki mereka itu man tadi. Orang yang check, orang yang periksa, orang yang spot check orang lain, aib orang lain, mereka pun akan di spot check juga. Ala zalika, atas demikian itu, ala zalika usulihim wa uyubihim fi haqqihi, pada haknya, fi haqqihi, pada haknya, pada hak man tu, pada hak man apa tadi, man gharbala tadi ataupun man fattasha tadi. Mereka pun akan dicek, diperiksa, di spot check. Pada atas demikian usulihim wa uyubihim, asal usul mereka itu dan juga aib-aib mereka itu pada haknya, pada hak man tu.
bahkan asyadda futishu ala dhalika fi haqi asyadda taftishin. Tu dia panggil asyadda maf'ul mutlaq, taftishin mudhaf ilaih. Akan sebagai periksa yang bersangatan. Mana periksa sungguh. Cek sungguh. Spot check sungguh. Tak ada main-main dah. Jadi jangan cepat untuk cek aib orang supaya tidak dibongkar juga aib kita suatu ketika nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini lambat sikit Tadi kredit tak ada. Berlari cari kredit. Qala an-nazimu, telah berkatalah oleh nazim rahimahullahu ta'ala, iaitu Syekh Al-Malibari radhiyallahu subhanahu wa ta'ala, akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bi su'in tub wa anta nadimu. Akhlis, akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Begitulah. Ya, akhlis, akhlasa, yukhlisu, buang ya jadi tinggal yuakhlisu. Kalau fi'il rubai, di fi'il rubai, jadi fi'il rubai kan akhlasa yukhlisu, asalnya yuakhlisu. Yuakhlisu, bila ya dibuang mari balik hamzah jadi akhlis. Akhlis, ikhlahlah oleh engkau li rabbika, akan Tuhan kau. Ataupun ila, alam bermakna ila. Ikhlahlah oleh engkau kepada Tuhan engkau. Thumma surra bi ta'atin, kemudian surra, kemudian surra, sarra yasurru, yasurru, sarra yasurru, surra. Kemudian bahagialah oleh engkau bi ta'atin, dengan ketaatan. Suruh bahagia, buat ketaatan, jangan berasa bosan. Mana belajar rasa seronok. Wahzan bisu'in, dan sedihlah oleh engkau dengan satu perbuatan buruk. Taubatlah oleh engkau. Wa antan nadimu, taubatlah oleh engkau. Wa anta, hal keadaan, wawul hal bagi dhamir mustatir tub, hal keadaan wa anta, bermula engkau itu khabar an-nadimu, orang yang menyesal. Dzakaran nazimu, telah menyebutlah fa'il oleh nazim, iaitu Syekh Al-Malibari, fi hadzal baiti, pada bait ini. Fi hadza jar majrur, al-baiti badal, maf'ul bih thalatha syu'abin, akan 3 cabang iman. Fayuqalu syu'abin mudhafu ilaih, fayuqalu, maka dikatakan, yakni dikatakan akan hadzal bait ini ala tartibi ma marra, atas tertib barang yang telah lalu. Ia barang. Ana ikut hak dululah cara ungkapan lafaz dia. Ataupun dia kadang-kadang dia kata nasaqi ma marra, kadang dia kata tartibi ma marra, kadang dia kata nazmi ma marra. Tu dia panggil tafannun fil ibarah. Wa syu'batul khamisatu wal arba'una, dan bermula cabang yang ke-45 ialah khabar al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Ialah ikhlas ta'alluq fi, ikhlas pada amal lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Lam ta'liliyah lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beramal. Jadi penuntut ilmu kena ada ikhlas juga. Janganlah belajar kerana orang lain. Belajar sebab apa? Sebab kawan tu ada. Belajar sebab apa? Supaya orang tarik dengan kita. Belajar sebab apa? Supaya kita ni alim, orang pun dekat dengan kita. Jadi itu semua konsep yang tak betul. Sebab apa belajar? Sebab si dia tu ada. Si dia tu ada. Sebab apa belajar? Supaya si dia tu tertarik. Habis cerita lah gitu. Tu tidak ikhlas. Belajarlah dalam keadaan ikhlas, insya-Allah taala harta dengan perempuan mari golek niri. Tu kata guru kita lah. Imam Syarqawi sebut dalam Hasyiah Syarqawi dah. Orang yang belajar ikhlas lillahi taala, mengajar ikhlas lillahi taala, tidak mengharapkan maklum, maka rezeki dia terjamin Allah taala. Mutakaffilun ala rizqihi. Fallahu mutakaffilun ala rizqihi. Mutakaffilun. Allah Ta'ala menjamin akan rezeki dia, pada rezeki dia.
Salahnya kita tak apa nak yakin. Duk harap ke CJ itulah yang segala-galanya. Lepas tu masuk kelas, akademik masuk kelas. Mari mengajian, malah. Emo tak ada, jauh malah. Malah lalu. Al-Ghazali telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, maqul qaul wal ikhlasu wa istinah. Al ikhlasu mubtada huwa dhamiru faslin ay yakuna ta'wil masdar khabar. Wal ikhlasu, dan bermula ikhlas itu ialah ay yakuna gharaduhu, bahawa adalah tujuan asyakhsi lah, tujuan seseorang itu mahdha khabar yakun, mahdha at-taqarrubi, semata-mata mendekatkan diri, taqarrub ilallahi, kepada Allah jar majrur. Mahdha khabar yakun, at-taqarrubi mudhaf ilaih, semata-mata nak dekat diri pada Allah. Allah ni payah ni. Belajar sebab apa? Nak dapat kerja. Habis lepas tu mari kelas CJ, masuk persatuan apa semua tu. Ngaji tinggal apa, asalkan masuk persatuan, mudah dapat kerja sikit. Bodoh lalu. Nampak huduh lah. Sebab tu dulu kita tak join kan persatuan, ilmu yang kita join. Tu pun orang paksa. Sebab nak menghidupkan suasana ilmu. Jadi kita pun tak apa betul juga. Kan terputih juga, susah juga. Kita pun masuklah. Tu pun sekretariat ya. Kan jadi apa pun. Jadi orang bodoh-bodoh ya. Itu lah PIMU SPMKI tak jadi tu. Orang suruh masuk tak mau. Buang masa. Bukan tujuan kita masuk sini persatuan. Tujuan kita mengaji. Jadi masuk persatuan jadi mengacau. Banyak benda. Meeting. Pas meeting. Pod dia atau meeting. Macam sibuk Perdana Menteri tu. Kalau meeting waktu siang selesai, waktu malam waktu mengaji. Tegah aku tu. Waktu meeting tu cepat lah sikit, jangan lambat-lambat. Ni kadang-kadang lambat menyembang lah. Menyembang apa lagi buat. Aduh, meeting benda penting sudah lah. Straight to the point dia panggil. Kan habis cepat tu. Meeting Allah lah, berjam-jam dia tu. Padahal nak cakap benda satu je. Tu ambil kesempatan dalam kesulitan. So kita tak masuk kelak-kelak malah. Falau nama masalan. Falau nama, maka jikalau tidur ia seorang. Tidur betul lah. Masalan maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu mathaltu masalan. Ataupun umathilu masalan. Mathaltu masalan lah. Mathaltu masalan. Hatta tidur tu contohnya hatta sehingga yuriha araha yurihu irahatan. Rehat. Ataupun bahasa Indonesia istirahat. Istirahat ni bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia ni? Dia jadi bahasa Malaysia ke tak sebenarnya? Istirahat ni rasa bukan tu. Bahasa Indonesia tu. Hatta yuriha mansub bi an mudmarah. Yuriha nafsahu, sehingga merehatkan ia seorang akan diri seorang. Okey. Dia tidur tu sehingga dia dapat dia dapat merehatkan badan dia. Okey. Lepas tu, tapi dia tidur tu liyataqawwa 'alal ibadati. Taqawwa yataqawi. Liyataqawwa lah. Taqawwa. Kumasi. Tafa'ala yatafa'alu. Taqawwa yataqawwa. Yataqawwa. Liyataqawwa 'alal ibadati, supaya menjadi kuat ia seorang tadi atas ibadah. Ba'dahu ba'dan naum, selepasnya dia tidur. Kita ambil hu tu rujuk kepada mafhum bagi nama. Selepas dia tidur. Selepas dia tidur tu mana dia boleh kuat ibadah. Tak apa tidur lah. Ni tidur Allah, pejuang takbir 14 dah tidur pas subuh. Orang pas subuh mengaji dia tidur. Tu lagi sedar dia pun dah lihat. Dia ulama tidur pas subuh tu, ulama dia ada benda, dia ada objektif dia. Ada apa? Bangun tidur main game, tidur balik, makan.
tidur balik. Sampai masa kelas, tak ada kelas, tidur balik. Tu je. Dan ulama tidur lepas subuh tu, dia lepas isyak sampai subuh berjaga. Subuh tidur, pukul 10 bangun balik, dia buat kerja dia balik. Kita nak tidur lepas subuh tak pandang. Dia lah tidur dah tidur lepas isyak tu. Tidur lagi lepas subuh. Lepas subuh mengaji. Lepas tu kita buat lepas subuh ni supaya sebelum kita buat kerja-kerja apa-apa, pergi kelas ke apa, ada keberkatan ilmu yang kita dah belajar pagi ni. Gitu. Kita buat setiap hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh buat. Sebab hari Jumaat kita basuh baju kelas TOT pukul 9. Basuh baju tu. Hari Jumaat dah tak ada. Tu habis. Alal ibadati barahu kana naumuhu. Tu baru jawab lau tu. Kana jiscaya adalah naumuhu isim kana. Tidur man tu orang tu ibadatan khabar kana ialah menjadi ibadah. Ini ibadah. Jadi tidur tu kena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau dak 8 jam tidur sia-sia belaka. Sia-sia. Niat tu tak payah usolli ke apa, tak payah nawaitu, tak payah tu. Wa kana lahu darajatul mukhlisina. Darajatu isim kana muakhar. Al mukhlisina mudhafu ilaih fihi jar majrur lahu ta'alluq suatu mahzuf khabar kana muqaddam. Wa kana lahu ataf kana. Dan adalah baginya, bagi man itu darajatul mukhlisina, darjat orang-orang ikhlas. Fihi mukhlisina fihi fihi lahu la. Fihi itu lahu lagi. Fihi ay fi naumihi lah kita kata. Kana lahu adalah baginya, bagi orang tersebut darajatul mukhlisina fihi ay fi naumihi. Fi naumihi alladhi niyatuhu liyataqawwa 'ala al-ibadah. Fihi ay fi naumihi alladhi niyatuhu liyataqawwa 'ala al-ibadah. Gitu. Wa man laysa kadzalika fa babul ikhlasi fil a'mali masdudun alaihi illa 'ala an-nuduri. Wa man laysa kadzalika ay kadzalika niyah lah kita sedang cerita. Dan jikalau adalah ia tidur itu, wa man laysa, dan jikalau ia man silap, jika tidak barang siapa yang bukanlah ia barang siapa tu, kadzalika ta'alluq suatu mazhuf khabar laisa muqaddam, khabar laisa ay sabitan kadzalika an-naum bi hadhihi niyyah. Dengan demikian tidur dengan niat tersebut, fa babul ikhlasi fil a'mali, maka bermula mubtada, maka bermula pintu keikhlasannya, ikhlas fil a'mali jar majrur pada pelbagai perbuatan amalan itu, masdudun tersekat ia, terhalang ia, sadar sumbat saja, tersumbat ia, tersekat ia, tersekat alaihi atasnya, atas man, illa melainkan alan nuduri, melainkan alan nuduri atas keadaan yang jarang-jarang. Mana apa? Mana pintu keikhlasan dalam beramal tu tersekat dah kalau dia tidak ada niat tersebut, melainkan jarang sangatlah nak boleh ikhlas tu. Biasa je orang tak niat sedemikian tu, tak ada ikhlas ataupun tidak sampai ke tahap ikhlas dalam beramal. Dia ada niat lain contohnya, ataupun tak ada niat langsung, itlaq, tidak ada niat langsung. Ini pastikan seorang Islam itu setiap perbuatan dia ada niat. Nak menikah ada niat juga. Nak menikah dengan wanita salihah supaya kita ni terjaga agama kita. Dia ada kitab semalam saya tengok, kitab Arab tu, nama kitab apa tu, tapi kita terjemah Arab dia, isteri salihah. Tu ciri-ciri isteri salihah, kitab Arab 100 lebih muka surat. Boleh baca, siapkan dalil kali. Antaranya apa? Isteri salihah tu ialah dapat menjaga suami dia daripada maksiat, dapat menjaga aib suami dia, menjaga harta suami dia ketika dia tak ada dalam rumah, menjaga maruah suami dia ketika dia tak ada dalam rumah,
tidak membenarkan orang lain masuk ke rumah suami melainkan dengan izin, hatta mak pak dia sekalipun. Hatta mak pak sekalipun. Contohlah rumah pak dia, rumah isteri tu lah. Dia duduk di mana? Di Penang contohnya. Jadi dia pun beli rumah dekat mana? Terengganu. Jadi yang keluarga daripada Penang ni nak mari Terengganu, nak mari jalan. Tu mak dia atau pak dia pula kata, tak payahlah beli homestay apa semua, tidur rumah ni lah menantu kita tu. Menantu kita tidur. Jadi si isteri ni apa patut buat? Patut minta izin dulu. Bukan ya gitu ya. Dan kalau andai kata suami tak beri tu, mak pak kena faham lah. Bukan mak pak pitibai pula. Pak tak bagi. Tu mak pak tak faham masalah. Mak pak tak mengaji buat kan. Sebab tu dia kata biiznihi. Ada sebab ada izin tu. Masuk rumah suami tanpa izin walaupun mak pak sekalipun. Sebab ada privacy. Dia ada, bila masuk rumah tu dia ada privacy dia. Biar mak pak tadi masuk. Apatah lagi dalam bilik lagi tak boleh. Ini mak pak malam pertama malam kedua masuk bilik gitu ya, macam dia masih bujang. Tak boleh. Mak pak kena mengaji kau tu. Tak boleh percaya mak pak jadi bodoh itu. Seperti mana anak tidak boleh masuk bilik lebih kurang, sama juga mak pak. Tak boleh masuk bilik lebih kurang sebab ada privacy dia. Katil, tambah-tambah katil tu firash. Dalam fiqh ada apa dia panggil haqqul firash. Boleh jadi katil tu ada basah, masih ada lendiran-lendiran amani ke. Tak kena kata ke orang ke tu. Tak ada bersih lagi contohnya. Jadi aib suami pula. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sembahyang, ada bekas kesan air mani di kain dia. Sayyidatina Aisyah korek. Tu pertama nak menunjukkan air mani tidak najis. Yang keduanya tak payah basuh lah bila tak najis ni. Jadi benda tersebut berada di mana? Dalam bilik, dalam rumah. Jadi privacy tidak boleh dikabur ke orang lain walaupun mak pak sekalipun. Bagi tahu keadaan persetubuhan kau tak boleh tu. Haram lah. Memberitahu cara persetubuhan dengan detail haram. Secara umum makruh. Hubungan tu lah. Tu kena belajar kashfun niqab. Banyak hal-hal rumah tangga yang kita jahil, tiba-tiba nak kahwin laju ngaji tak laju. Tu pelik aku. Nak nikah laju, status nikah. Tapi ilmu rumah tangga kosong sebab tak pernah belajar. Wal ikhlasu yudaddul isyraka. Bermula ikhlas itu, sini ada kalau nuskah lain dia ada yudaduhu. Kalau sini yudadu ya. Boleh belaka lah. Kalau kata ada hu tu, jadi yudadun fa'il kembali kepada ikhlas. Bermula ikhlas itu melawani ia ikhlas akan syirik, isyrak. Asyraka yusyriku isyrak. Kalau ada yudaduhu, hu tu balik pada ikhlas jadi maf'ulun bih, isyrak tu jadi fa'il. Boleh juga, jadi khabar juga. Boleh belaka. Wa qad warada fil khabari anna al mara'iyya. Wa qad warada qad litahqiq. Dan sungguh warada telah sampai, telah datang ia fil khabari, dalam khabar, anna fa'il, bahwasanya al mara'iyya, orang yang riak itu, orang yang menunjuk-nunjuk itu, al mara'iyya isim inna ana, khabar yadda'i, bukan yadda'i, yud'a, dipanggil akan dia, akan orang yang riak tadi, yud'a zaraf yaumal qiyamati, pada hari kiamat, diseru tu bi arba'i asamin, dengan 4 gelaran. Dengan 4 gelaran.
bi arba'i asamin, dengan 4 gelaran ataupun sebutan ataupun dipanggil nama lah. Pertamanya dia akan sebut ya murai. Bukan lah. Bukan marai ya, murai lah. Ara'a yuri'u ira'atan. Murai riak. Murai. Murai ya. Ya murai. Wahai orang yang riak. Ya murai. Murai. Ya panggil apa? Nakirah maksudah. Ya wahai mukhadi'u. Wahai mukhadi'u. Wahai orang yang menipu. Khada'a yukhadi'u mukhada'ah. Wahai penipu. Wahai orang yang menipu. Ya musyriku. Pagaklah kau ni. Wahai orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Wa ya kafiru. Dan wahai orang yang kafir. Kafir lalu. Tapi bukan kafir etikot. Orang yang riak tidak kafir etikot lagi. Dia panggil syirik saghir. Intaha ma warada. Habislah ia barang yang datang. Ia barang. Wa qala sahibu syarhil wasiyah. Pula dah. Wa qala, dan telah berkatalah oleh sahib pengarang tu fa'il syarhi mudhaf ilaih, al-wasiyati mudhaf ilaih, pengarang syarah al-wasiyah. Kitab wasiyah ialah karangan Syekh Ibrahim Al-Matbuli, syarah dia oleh Syekh Abdul Wahab Syarani lah. Kat Fathul Fajar Ilmu ada jual Al-Manhusaniyah lah, silap nama di kitab. Kitab kecil lah, nipis boleh baca tu. Tidak tasawuf, nasihat saja, wasiat. Dia kata wa kamalu maqamil ikhlasi yahsulu bi syuhudil abdi anna amalahu salihah makhluqun lillahi ta'ala ala sabilil yaqini. Wa kamalu maqami, dan istinah. Kamalu mubtada, maqami mudhafu ilaih, al-ikhlasi mudhafu ilaih. Bermula kesempurnaan tahap ikhlas itu khabar. Yahsulu, sempurna, terhasil ia sempurna maqam tu. Yahsulu ta'aluba bisyuhudil abdi, dengan menyaksinya oleh hamba, idhafah masdar kepada fa'il, menyaksikan anna amalahu, amala isim annahu mudhaf ilaih, akan bahawa seamalnya nyaman itu as-salihah, sifat yang salih itu khabar anna makhluqun, ialah ciptaan lillahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala sabilil yaqini, syuhud ala sabilil yaqini, atas jalan yaqin. Laisa lahu minhu siwa nisbati taklifi faqat, tidak adalah baginya, bagi man tu, minhu daripada amal salih, siwa melainkan nisbati taklifi, nisbah taklif faqat saja. Jadi dia tak nampak perbuatan yang dia buat itu dia punya, bahkan dia melihat hak tu sekadar taklif, dan amalan tersebut ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaq wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Taala mencipta kalian dan apa yang kalian perbuat. Kata Imam Zarruq radhiyallahu taala anhu, perbuatan dibuat oleh Allah Taala kerana kita dibuat oleh Allah Taala. Maka apa-apa yang terbit daripada kita semua daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mencipta kudrat kita, Allah Ta'ala mencipta sifat kehendak kita yang wujudi, maka kita pun buatlah perbuatan-perbuatan itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala nak berlaku mana. Jadi kamal maqal ikhlas ialah kita nampak, hamba ni nampak amal soleh tersebut makhluk Allah atas jalan yakin, dan tidak adalah perbuatan yang dia buat amalan tersebut melainkan dia fikir hak tu sekadar taklif syarak, bukan nak menunjuk orang, bukan nak itu ini, tidak. Wa man syahida amalahu khalqan lillahi ta'ala ala sabil yaqin lam yatlub alaihi thawaban. Allah. Wa man syahida, ini natijah kedua. Bila seseorang hamba syahida anna amalahu makhluqun lillah, maka dia pun kata wa man syahida, dan barang siapa yang menyaksi ia barang siapa
amalahu maf'ulu bih, akan amalnya barang siapa. Menyaksikan amalnya itu khalqan, maf'ulu bih kedua. Khalqan bi makna al-makhluq, idafat min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Akan makhluk Allah Ta'ala itu ala sabilil yaqini. Syahidah ta'alu ala. Nyaksi itu ala sabilil yaqini, atas jalan yaqin, niscaya. Jawab dia, orang yang begini lam yatlub alaihi thawaban, ay ala al-amal, tidak menuntut ia man alaihi ala al-amal tu thawaban maf'ul bi, akan pahala. Oh, tak mengharapkan pahala. Ni paling tinggi lah. Yang mengharapkan pahala tu tahap nombor 2. Yang mengharapkan balasan dunia, hak tu tahap nombor 1. Contoh, baca surah Waqiah kerana semata-mata nak meluaskan rezeki, tu ikhlas tahap 1. Semata-mata nak pahala, tahap 2. Semata-mata kerana Allah dan Rasulullah buat, nombor 3. Tu. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, thawaban, tidak menuntut dia itu akan pahala. Walam tatrukhu afatul amali. Walam tatrukhu afatul amali. Sekejap. Walam tatrukhu, dan tidak menimpa. Walam tatrukhu, dan tidak menimpa akan ia, akan man itu fa'il afatul amali, perosok amalan, penyakit amalan. Apa penyakit itu? Wahia asalah, ada ni al-amali, afatul amali, afatul amali as-salasatu. Afatul amali as-salasatu, sifat afat, penyakit amal yang 3. Apa 3? Wahia, dan bermula dia 3 tu ar-riya'u wal kibru wal ujub. Dia panggil penyakit 3 serangkai. Riya', takabur, ujub. Riya' nak menunjuk pada orang. Mengaji sebab nak dapat, nak suruh awek tu tengok kita ada mengaji. Lepas tu dia pun nak kita. Riya' tu. Kalau kibir, takabur pula, dia nisbah pada orang. Aku lebih baik pada dia. Dalam kitab bernama Bagi Hati, orang yang takabur lazimnya ujub. Lazimnya adalah ujub. Dia tidak akan takabur melainkan ujub dulu. Dia tidak akan bandingkan orang lain dia hebat, melainkan dia berasa dia hebat. Berasa hebat, ujub. Dia berasa hebat pada orang lain, takabur. Gitu. Bagi kitab bernama. Jadi orang yang takabur lazimnya ujub. Sebab dia berasa bagus. Dia berasa bagus dulu, baru dia banding orang. Dia tidak tiba-tiba banding orang itu, tak ada. Dia berasa bagus dulu, baru dia tuding jari ke orang. Maka berasa diri dia saja, ujub. Berasa dia lebih hebat pada orang, takabur. Takabur ni orang yang tak menerima nasihat, takabur. Orang yang menang rendah pada orang lain, takabur. Orang nasihat dah tak sah mayang tu, sah lah. Pula dah. Saya kata apa, lah kata sah. Pakcik, walimah tak boleh buat gini, ni haram. Kak, saya ada 7 anak dah, 7 saya buat gini. Pula. Tu pun takabur lah. Tak mau menerima kebenaran. Jadi benda betul kita kena buat betul. Benda salah kita kena tolak. Lepas tu jumpa tok tua ni, kena ada modal banyak sikit. Kena ada modal banyak sikit. Kita nak buat benda betul, dia sangka hak tu salah. Payah tu. Payah nak betul tu. Kita nak buat benda betul, dah dia rasa benda betul tu tak betul. Dia pula berasa betul. Tu leceh. Nak betulkan dia tu jadi tak betul pula. Payah nak betul orang tua, payah so. Kalau jenis taslim, serah diri, ada hak jenis dengar, ada hak tu memang bagus ya. Hak tu memang tahap boleh kawat depan dia. Awak memang selut lah. Orang tua boleh dengar cakap orang muda ni memang selut lah. Wasyu'batu abih ikhlas abila. Wasyu'batu sadisatu wal arba'una. Dan bermula cabang yang ke-46 ialah khabar al-farhu bi-ta'ati, seronok dengan ketaatan.
Ni mari mengaji, ngantuk. Tak seronok tu. Benda seronok kita mengantuk rasa. Dah seronok tangan tu. Ngaji mutamimah baru. Muat macam orang gila. Allah, bukan payah pun. Muat macam orang gila. Kalau kita muat badan dah, buat kita letih. Dia muat buat apa tu? Bukannya baca pun. Sebelum kelas bukan baca pun. Mari tulis dengar je. Ngantuk juga. Allah. Tak masuk maraton lagi. Masuk maraton habis cerita. Guling ke lepas tu. Kena berasa seronok dengan ketaatan. Nikah seronok pula. Sebab apa? Ibadah. Habis tu ngaji bukan ibadah. Wal huznu, dah sedih. Apa tu? Ala fuqdaniha. Dia dekat. Bukan ala faqad anha. Habis cerita. Ala faqad anha. Ala fuqdaniha, fuqdani at-ta'ah. Dan berasa sedih atas terbatasnya taat tadi. Mana tak boleh buat. Kalau tak boleh buat tu dia berasa sedih. Fuqdan. Susah nak buat amal. Tak mari mutamimah tu berasa sedih pula. Jangan buat sedih. Sedih pula. Aku terpaksa ke tinggal. Buat apa? Tak dia kata. Sebab aku kena gizi bakway. Tak boleh buat apa dah tu. Dia tak pergi buat apa? Ada assignment lah. Meeting lah. Meeting malam-malam. Tu pun ada. Tak maaf saya tak boleh. Saya esok amal kelas. Tapi tak sempat qadha lagi. Allah lah. Baru tu majlis tak sempat qadha. Baru satu majlis, satu ilmu baru Bukan suruh mengaji 14 majlis kau 12 majlis lagi. Baru satu. Allah lah. Lembek. Macam mana orang jaga bini aku tak tahulah. Muskilah. Fihi muskilah. Kalau kita jadi pok perempuan tu, kita muskil ke dia ni boleh jaga ke tak tau. Ilmu sendiri dia jaga dah. Macam mana jaga anak aku ni? Dia sendiri tak terjaga dah. Nak jaga anak orang kau ada. Tu. Jadi dia berasa sedih. Kalau tak boleh nak buat ketaatan tu, terlepas tu. Sebab tu sahabat terlepas jemaah. Corang gila dia. Sedekah habis semua kebun. Sebab dia berasa terlepas. Sedih. Pahala tu tak dapat takbiratul ihram bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Apa tu? Wan nadbu atah pada al-farhu. Dan menyesal ala fi'lil maksiati, atas melaksanakan akan maksiat. Idhafah masdar kepada maf'ul. Bila buat maksiat dan menyesal segera. Itu tanda orang yang mahfuz, orang yang terjaga. Segera menyesal. Pelik juga pelajar tak ada mengaji. Pelik. Orang pelajar tak ada. Orang pelajar tak dam satuan, dia dam satuan, ngaji tak dam. Pelik. Tu tiba-tiba dapat anugerah. Pas macam kita tak reti ke? Tak payahlah anugerah tu merosakkan dia. Jadi fitnah besar pula tadi. Bila dia keluar tu jadi fitnah besar pula. Dapat anugerah macam-macam. Tapi tengok ilmu tak macam mana pun. Tak setara pun dengan orang mengaji Azhar tu. Buat apa? Dalam waktu ngaji, tak sibuk mengaji pun. Ngaji koda-koda. Ada mengaji lagi, tak ada mengaji sudah. Ngaji luar tak cari dah. Malas dah jauh-jauh pun. Jauh-jauh malas lalu. Orang jauh-jauh tu yang nak pergi. Sebab apa? Sebab kesusahan tu ada. Kalau dekat, susah tak ada. Bila susah tak ada, kita berasa relax. Bila berasa relax, ilmu tak dekat. Kita tak berasa tu berharga. Sebab benda tu dekat dengan kita. Kita datang pada jauh, daripada Penang, mari Terengganu untuk mengaji. Kita lebih menghargai daripada orang Terengganu sendiri. Sebab dia berasa dekat. Dia berasa bila-bila boleh pergi. Kita bukan bila-bila boleh pergi, masa terhad. Jadi kita kena maksimum, bukan semaksimum mungkin pengajian-pengajian di Terengganu, bukan di Uniza saja.
Liza saja, itu pembuka saja, pembuka jalan. Itu mungkin cara sendiri lah. Lawak semalam, hari Isnin, Ustaz Mahdi tu suruh kita blabber budak Liza, suruh mengaji. Tak tahu buat apa tu. Apa buat apa dia aku tak tahu. Suruh blabber, suruh mengaji kita. Mari mengaji. Blabber, kita blabber boleh pada pagi pada petang. Orang nak buat, tak buat pun sama. Lakin la budda. Tu. Lakin la budda. Lakin la budda ni betul titik itu. Titik itu. Ala fi'il ma'siyati lakin la budda. Gitu. La budda ay la budda lahu fi fi'il ma'siyah. Tetapi la budda lahu ay liman. Tidak dapat tidak. Lahu tu tak ada, dia takdir ya. Dengan maksud la budda ay la budda lahu fi fi'il ma'siyah. Yang mana tetapi maksiat tersebut dilakukan, tak dapat tidak, makna tak dapat dihindari pada melakukan maksiat tersebut, maka dia menyesal. Tak boleh hindar dah. Nafsu naik lanjut dah. Dia buat juga maksiat apa pada tu, menyesal nak bertaubat lah. Wa ayyakuna. Tu bawa ayat baru. Wa ayyakuna farhuhu, tu ataf kepada farhu, takwil masdar. Farhuhu farhu al-abdi, ataupun farhu syakhsi, seronoknya seorang bitta'ati, dengan ta'at itu, min haitsu, dengan sekira-kira, innaha, sesungguhnya ta'at tu khabar, fadlun, ialah kurniaan, minallahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataf wa taufiqun minhu minallah, dan taufik ay khalqul qudrati li ta'ah, Allah Taala menciptakan kudrat untuk buat taat. Taufiqun minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sorangkan ketaatan tu dari sudut mana sorang tu? Dari sudut kata ketaatan tu ialah kurniaan Allah Taala. Dengan kurniaan Allah Taala, dengan taufik dia, aku boleh dapat buat ibadah. Jangan berasa hebat pula. Lahu, baginya, bagi man. Minhu minallah, lahu, baginya, bagi man. Okey. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana telah berfirmanlah oleh fa'il Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata dia, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat jelas lah, surah Yunus. Surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah lah, ataf, wa bi rahmatihi, dan rahmat ia, rahmat Allah Ta'ala. Fa bidzalika, maka dengan sebab demikian itu, bidzalika fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu, maka hendaklah kalian itu bergembira, yakni bergembira bi ta'ah. Wala yanbaghi, dan tidak seyogianya, ayyakuna, takwil masdar fa'il yang bagi, tidak seyogianya bahawa adalah farhu isim yakun, seronoknya asyakhsi biha ay bi ta'ah tu, li ajli, dengan sebab ay sabitan khabar, sabit ia, li ajli annaha, dengan kerana li ajli annaha, kerana bahwasanya anna ta'ah itu barazat, zahir ia ta'at, barazat tu khabar anna, zahir ia ta'at, timbul ia ta'at min fi'lihi, min fi'lin abdi, daripada perbuatan seorang hamba. Bukan seronok perbuatan ta'at itu dengan maksud di ta'at tersebut zahir pada diri dia. Tak jadi tu boleh jadi riak pula. Dia seronok ketaatan itu dizahirkan pada diri dia. Bukan, tu bukannya seronok pada ta'at. Itu mazmumah. Itu boleh bawa pada riak, wujub dan sebagainya.
Tapi seronok dengan taat pada Allah, iaitu faham kata amalan tersebut apa tadi kata? Seronok bahawasanya hak tu kurniaan Allah Ta'ala dan taufik daripada Allah. Tu seronok situ. Bukan seronok kata perbuatan amalan tersebut dizahirkan kepada diri kita. Tidak. Kerana itu boleh bawa kepada sifat madhumah yang lain. Fahadha farhuhu biha li ajli annaha barazat min fi'lihi madhmumun khabar. Ialah tercela. Wala budda ayyakuna. Wala budda. Madhmumun wala budda. Sama juga lebih kurang tadi. Madhmumun wala budda. Wala budda ni secara pasti. Wala budda lahu fi madhmumihi. Tak dapat tidak pada kecelaannya. La budda. Wa ayyakuna hazduhu dan bahawa wa ayyakuna ataf pada ayyakuna farahuhu. Wa ayyakuna hazduhu dan bahawa adalah huznuhu sedih seorang tu ala fuqdani ta'ati atas tak boleh buat taat ma'al qiyami biha ma'al qiyami biha. Dia kata sedihnya seorang itu ala ni ala ta'liliyah ay li ajli fuqdani ta'ah, kerana meninggalkan ketaatan ma'al qiyami biha ay ma'al qiyami ta'ah, dalam keadaan mampu untuk melaksanakan perbuatan tersebut, taat tersebut. Dia mampu nak buat tapi tak buat, dia berasa sedih. Dia mampu nak buat, mampu, tapi ada benda-benda lain yang menyebabkan dia tak terbuat. Dia nak mampu kerja umrah, kerja haji, mampu ada kekuatan lagi, tapi disebabkan perang contohnya dia tak dapat buat. Maka dia berasa sedih. Tak payah nak buat taat, padahal mampu, ada duit, ada PT, ada kesihatan, boleh dah pergi umrah, tiba-tiba perang tak boleh pergi. Dia berasa sedih. Jadi berasa sedih tak boleh pergi haji umrah tu salah satu syu'abul iman. Dia berasa sedih sebab tak dapat buat haji umrah. Bukan sedih sebab tak dapat pergi Mekah. Sedih tak dapat pergi Mekah, bila-bila boleh pergi Mekah. Sedih sebab tak dapat buat umrah dan haji, padahal dia mampu. Terhalang dengan sesuatu. Kemudian wa illa fahuwa min alamatil khida' wa illa apa? Wa illa kena cari pula. Wa illa apa? Wa illa ay wa illam yakun husnuhu ala fuqdani at-ta'ah ma'al qiyami biha. Itu ambil balik. Wa illa ay wa illam yakun, dan jikalau tidaklah sedihnya itu atas tak boleh buat ketaatan itu fahuwa, maka bermula dia man tu min ay sabitun, sabit ia khabar min alamatil khada'i, daripada tanda-tanda orang yang bohong. Tanda-tanda bohong binafsihi binafsi man, pada dirinya diri seorang. Buat sedih apa? Padahal tak sedih pun. Wa man lam yahzan ala fawati ta'ati walam, dan barang siapa yang walam yahzan, pada barang siapa yang tidak sama sekali sedih ia barang siapa ala fawati ta'ati, atas luput nak buat ketaatan tu, walam yandim, dan tidak sama sekali menyesal ia seorang ala fi'lil maksiyati, atas perbuatan maksiat, fahuwa, jawab, maka bermula dia man itu min aisabitul khabar, sabit ia min alamati mauti qalbi, daripada tanda-tanda orang yang mati hatinya. Mauti qalbi idafah masdar kepada fa'il. Tanda-tanda mati hati ialah dia tak berasa sedih tinggal taat, dia tak berasa bersalah bila buat maksiat, dia tak berasa sedih bila mana tinggal majlis-majlis ilmu, tak rasa sedih pun. Dia berasa biasa. Ataupun sedih, tapi sedih lah hati, tak ada apa pun. Tu menipu tu. Berasa sedih, tak lagi hutang mimah malang, contohlah. Tapi berasa sedih, tak lagi hutang mimah malang tu dalam keadaan berusaha dah nak pergi. Jadi daripada awal set dah bagi malang aku tak mimah. Susah kan. Lepas tu
Dia pun buat sedih. Itu menipu lagi. Itu tanda mati hati. Tanda mati hati tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Wa man sarrathu, dan barang siapa membahagiakan. Mana tadi? Barang siapa yang membahagiakan akan man itu oleh fa'il hasanatuhu, oleh kebaikannya. Dengan kebaikan dia itu menyebabkan dia bahagia. Wasa'athu, dan memburukkan akan dia akan man itu sayyi'atuhu, oleh keburukannya, keburukan man. Dia buat benda buruk, dia buat benda maksiat, menjadikan dia tu buruk juga. Timbul rasa menyesal. Fahuwa mu'minun, maka bermula orang itu mukmin. Khabar. Jadi kalau dengan taatan tu dia berasa gembira. Dengan maksiat tu dia berasa sedih, maka orang tu masih mukmin, dia tidak mati lagi hati dia. Selesai, habis. Wa syu'batus sabi'atu wal arba'unah. Syu'batul iman yang ke-47 pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.